alhamdulillah kita tengok badan dia sihat, tapi maknanya dia punya nafsu tak sihat. Dia maknanya bila kita bicara mengenai kesihatan dalam Islam, lima ni kena sihat. Jadi macam mana nak lima ni nak sihat, dia kena bagi makan dengan betul. Sebab lima ni dia ada makanan dia. Jadi bila kita bicara macam mana kita nak sihat, sebenarnya kita kena bagi makan dan kena uruskan kelima unsur kita ni dengan betul. Okey. So maksudnya dalam hadis dan Quran Allah ajarkan kepada kita, Nabi ajarkan kepada kita, roh ni kalau nak sihat dia kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab roh ni memang ketika diciptakan dia memang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Allah sebut ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan para arwah, para roh semua dikumpulkan, kita semua para roh ni, kemudian Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka qalu bala syahidna, mereka berkatakan ya Tuhan, maknanya kami menyaksikan. Maknanya roh ni kalau nak sihat dia memang kena mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau tak kenal Allah, roh dia tak sihat. Sebab tu ada kadang-kadang orang katakan badan sihat tapi macam badan tu rengsa, macam ada benda tak kena lah, macam rasa kosong je. Sebab roh dia tu sakit. Roh tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang manusia ni kena cari siapa tu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau kita nak lihat Al-Quran satu-satunya kitab yang detail menceritakan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh baca kitab-kitab asas agama lain, tapi Quran detail menyebut siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hidup antara untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang daripada Allah dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kenal kepada siapa kita nak balik ni. Jadi roh tu nak sihat dia kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Akal nak sihat ni dia kena ada ilmu dan juga pengalaman. So sebab itu dalam Quran ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra, bacalah. Budaya menuntut ilmu, bacalah. So maksudnya disuruh kita membangunkan mana keilmuan kita. Sebab makanan akal adalah ilmu. Ada orang tak langsung tak bagi makanan ke akal. Malas nak belajar, malas nak berfikir. Ada orang kadang-kadang dia bagi makan benda yang salah. Dia baca benda-benda yang kebencian, fitnah, benda-benda yang tak bagus, benda-benda yang lucah. Tidak, akal tak sihat. Akal tak sihat. So, maksudnya akal kena ada ilmu. Hati nak sihat. Macam mana hati nak sihat? Hati ni makanan dia adalah dengan sifat-sifat yang baik. Benda-benda sifat-sifat yang baik itu makanan hati. Ada orang kadang-kadang makanan hati itu dia biasakan, dia layankan sifat-sifat yang buruk. Jadi maknanya hati itu akan makanan dia benda yang buruk, akhirnya dia jadi buruk. Maksudnya sifat-sifat. Nafsu pula, apa makanan nafsu? Nafsu ni makanan dia adalah amalan yang baik pula. Benda yang amalan ni benda yang terjemah dalam perbuatan kita, benda yang baik-baik. Attitude benda yang baik-baik. Hati ni dia dalaman dia, maksudnya yang buruk. Nafsu ni maknanya benda, kebiasaan benda yang baik. Kebiasaan benda yang baik, kebiasaan kita bercakap benda baik, kebiasaan benda kita melangkah benda-benda baik, kebiasaan kita memandang benda baik, kebiasaan kita mendengar benda baik. Maknanya kebiasaan itu, kebiasaan benda-benda baik itu makanan nafsu. Sebab nafsu ni la ammaratun bisu, kebiasaannya dia menyuruh ke buruk, benda buruk. So kita makanan dia kita bagi dia benda baik. Makan, tengok benda baik, makan benda baik, menyebut benda baik, kita bertindak benda baik. Dan jasad Allah Subhanahu Wa Taala, makanlah benda yang halal lagi baik. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang Allah rezekikan pada kita yang halal lagi baik. Jadi bila kita bicara mengenai kita, maknanya ada 5 kita. Dan 5 kita ni kena sihat 5-5 ni. Kalau dalam WHO, kesihatan tu adalah kesihatan fizikal, mental dan juga spiritual. Tapi maksudnya dalam Islam 5 benda ni. Maksudnya mental, fizikal, kita punya mind, kita punya soul, dan kita punya hati kita tu. 5 benda. Sebab spiritual semata-mata maknanya apa benda spiritual tu? Benda dalaman tak apa. Jadi Islam dia detail. Kalau Imam Ghazali tu pecahkan 5 detail tu. Dan 5 ni kena sihat. 5 ni kita kena bagi makan benda baik-baik. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan fokus lagi kecil, iaitu benda anxiety. Benda kerisauan yang melampau. Tapi
basic dia, mukadimah dia, kita kena tahu kelima-lima benda inilah kita. So kalau kita nak sihat, kita kena sihat 5 benda ni. Kita tak boleh sihat 1 benda, 2 benda, tak boleh. Kita kena sihat 5 benda ni. Kalau WHO dia bahas 3 benda kena sihat. Maksudnya 3 kena sihat. Bagi Islam 5 benda kena sihat. Roh juga kena sihat. Kena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah ya. Dr. Syafiq. Alhamdulillah. So kita 5 kita. So roh kita, akal, hati, nafsu dengan jasad. Subhanallah, ni ilmu baru saya malam ni. Alhamdulillah. So Ustaz, sekarang ni macam kita menjurus pada yang terus kepada anxiety lah Ustaz. Ustaz rasa lah anxiety ni kalau kita belajar daripada macam saya belajar psychology, psychiatric. So dia anxiety ni salah satu penyakit yang orang kata, bukan penyakit, dia personality. Personality punya orang kata yang ada problem. Dia cepat takut, sebila berdebar-debar, dia benda-benda yang dia jadi macam terlampau ni sangatlah, dia macam ekstrim. Lebih-lebih lagi dengan trigger sekarang ni yang lebih banyak trigger sekarang ni yang boleh menyebabkan kita anxiety tu Ustaz. So jadi macam mana komen Ustaz tu sekarang ni dengan especially media sosial lah yang tengah-tengah tengok ni tiba-tiba terkeluar pula post yang macam-macam lah, yang macam boleh takutkan kita ke kes bunuh ke kes apa. Baru-baru ni pun kita digemparkan dengan kes yang adik Amir tu kan, yang meninggal apa semua tu. Benda-benda tu semua boleh trigger anxiety apa semua tu. So macam mana Ustaz? Okey, kita fokus sekarang, kita masuk lepas kita tahu maksudnya maknanya kita punya unsur 5 tadi tu. Okey, sekarang ni kita fokus kepada anxiety. Okey. Anxiety kerisauan melampau kan, ataupun maksudnya ada sesuatu benda yang menyebabkan kita berlaku kerungsingan dan boleh melampau dan boleh menimbulkan benda-benda lain, boleh panic attack, anxiety attack dan sebagainya kan. Okay, kita kongsikan dulu daripada mana dia punya punca dia kan. Punca macam Dr. Syafiq dalam psikologis rujukan di DSM-5 kan, maksudnya ada dibahaskan agak detail kat situ. Dan kita tengok apa kata Quran, apa kata hadis, dan apa kata kajian-kajian dan juga kata-kata ulama-ulama kita kan mengenai benda-benda demikian. Okey. So maksudnya bila kita fokus mengenai anxiety, maknanya kerisauan yang melampau. Punca dia pertama sekali tidak dinafikan memang ada punca daripada inborn. Lahir-lahir orang tu memang ada anxiety. Lahir-lahir inborn dia memang ada. So jadi maknanya benda-benda yang lain-lain tu trigger dia saja, tapi dia adalah maknanya lahir tu dengan inborn ada benda tu. Kan? Dia bukan kita bukan cerita lagi mengenai genetik atau keturunan. Maknanya orang ni maknanya dia tu kan, contoh macam ada juga penyakit-penyakit yang lain. Contoh macam katakanlah mak ayah okey, tiba-tiba anak ada jadi maknanya ada jadi contoh macam kena apa panggil ADHD lah dan sebagainya kan. Di mana mak ayah tak ada. Ada mak ayah ada, anak keturunan ada, tapi memang Allah jadikan, takdirkan dia mana inborn ni ada begitu. So maksudnya ada penyakit-penyakit dalaman ni, maknanya lahir-lahir memang dia ada kekurangan yang demikian itu. Okey. Saya suka nak petik satu hadis Nabi SAW, iaitu satu hari Nabi SAW maknanya menjengah di Masjid Nabawi. Ini cerita di Madinah. Cerita Nabi di Madinah. Jadi kalau kita nak tahu rumah Nabi SAW ni sebelah dengan Masjid Nabawi. Okey, sebelah Masjid Nabawi. So jadi maknanya kalau kita pergi ke Madinah, kita akan pergi ke Masjid Nabawi dekat Raudah tu. Jadi maknanya sebelum sampai makam Nabi tu, maksudnya situ adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Bermula dengan makam Nabi itu semua ke bawah tu semua rumah Nabi, rumah Sayyidatina Fatimah dan isteri-isteri Nabi SAW. Dekat situ rumah Sayyidatina Zainab, dekat situ rumah Ummu Kasum, dekat situ rumah-rumah isteri yang lain kan. Jadi maknanya Aisyah pun situ kan. So maksudnya itu rumah-rumah keluarga dan isteri Nabi SAW. Satu hari dalam waktu duha macam tu, Nabi SAW menjengah di Masjid Nabawi.
Jadi Nabi melihat satu orang sahabat. Nama sahabat ini Abu Umamah. Nama sahabat ini Abu Umamah. Jadi Nabi SAW bertanya, wahai Abu Umamah, kenapa kau ada di masjid sedangkan belum waktu zuhur lagi? Maksudnya orang semua waktu duha tu semua maknanya memang tengah sibuk dengan urusan-urusan, maknanya harian. Ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin berziarah, ada yang apa semua. Tapi Abu Umamah duduk, maksudnya duduk jadi apa nama di Masjid Nabawi. Jadi Nabi menyapa, wahai Abu Umamah, waktu zuhur, waktu sembahyang belum masuk lagi. Kenapa kau berada dalam masjid ini? Maka apa kata Abu Umamah? Wahai Rasulullah, the sadness, maknanya kesedihan dan juga kebimbangan ni menghantui aku. Kebimbangan dan juga kesedihan ni menghantui aku. Tak tahu sebab apa Rasulullah. Jadi apa kata Nabi SAW? Wahai Abu Umamah, mau tak kamu aku ajarkan kamu doa? Kalau kamu baca doa ini, maka akan terhindar kamu daripada duka cita dan juga daripada ketakutan, daripada kerisauan. Maka Abu Umamah kata, ya benar, mestilah wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengajarkan 8 rangkaian doa. 8 rangkaian doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika minad daini, minan ghalabati daini wa qahri rijal. Para ulama muhaddithin, maknanya ahli hadis, membahaskan secara agak detail dan berbagai-bagai pandangan mengenai hadis ini. Ada yang menyatakan bahawa 8 benda yang Nabi SAW ajar ini adalah bagi orang yang inborn, lahir-lahir dia ada kelemahan itu. Lahir-lahir dia ada kelemahan itu. Selain daripada maknanya yang keadaan keliling ni boleh menjadikan kita macam, tapi ada orang yang lahir dia ada kelemahan itu. Apa dia 8 benda? Kita bahaskan. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi ni kesedihan. Sedih pada benda lepas. Al-hazan, sedih pada benda sekarang dan akan datang. Jadi Dr. Syafiq lebih nanti mungkin boleh mengulas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana ada orang yang memang sedih dia grounded pada benda yang lepas. Dia tak boleh move on. Maknanya, dan sebab tu kita tak boleh nak ukur orang macam diri kita. Dia tak sama. Dia memang lahir-lahir ada benda tu. Dia memang susah dia nak maknanya nak jadi macam orang lain. Dia mudah grounded dengan melepas. Kalau bercerita tu benda lepas-lepas je. Sedih tu sedih lama je. Mungkin kalau jumpa kita dah beribu kali dia cerita kat kita benda sama. Tapi maknanya sedih kan. Itu alhamdulillah. Al-hazan ni maknanya kesedihan sekarang dan akan datang. Maknanya kalau bahasa sekarang ni adalah anxiety. Masa sekarang ni maknanya risau. Ada orang memang inborn, dia memang mudah risau. Tak jadi apa-apa pun mudah risau. Apatah lagi kalau jadi apa-apa. Mudah risau. Alhamdulillah wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku minta berlindung daripada lemah semangat. Ada orang dia cepat mudah semangat. Dan al-kasal. Al-kasal the laziness. Maknanya kemalasan. Kan? Misteri kemalasan ni dikaji oleh maknanya pakar-pakar psikologi, pakar ulama kita sebagainya. Akhirnya mereka membuat kesimpulan, ada orang yang malas ni memang lahir-lahir dia ada malas. Dia kena ada awareness, kena ada kesedaran untuk aku ada malas atau aku kena berubah. Kalau tak, dia akan feel good berada dalam kemalasan. Kan? Sampai pernah jumpa tak orang yang memang malas. Malas, pelik. Memang malas, pelik. Tapi sebab dia ada benda tu sebenarnya. Kan? Ini dia ajar Nabi, al-azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Dan aku tak berlindung daripada al-jubun. Jubun ni pengecut dan bakhil. Pengecut ni maknanya dia punya apa orang panggil? Dia punya risk tolerance dia. Risk tolerance dia agak rendah, tak tinggi. Inborn lahir risk tolerance dia agak rendah. Dia sikit-sikit tak boleh ni, takut nak buat tu benda tu. Ada orang risk tolerance tinggi. Ya Allah, kau tak kerti bahaya ke? Bagi risk tolerance yang tinggi ni sampai Quran ajar stop. Quran ajar apa? Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ini bagi orang risk tolerance tinggi sangat. Mereka tak kerti takut. Memang ada orang tak kerti takut punya orang. Mak-mak rempit tu mungkin kalau kita ukur kan, dia punya risk tolerance tinggi sangat. Ni ayat ni bagus dibaca kepada dia. Ada orang memang rendah risk tolerance dia memang al-jubun dan al-bukhl, maknanya bakhil sama juga. Dia memang berkira, kadang-kadang doktor kan dia cakap, saya bukan bakhil saya prihatin dengan duit dia.
Itu nice way lah nak sebut bakhil kan. Okey. Kemudian wa'uzbika min ghalabati dain. Ada orang yang inborn dia suka nak berhutang. Ada orang kadang-kadang tak tau. Kalau kita cuba hari ni senang penonton, cuba kita refleksi diri kita, pengalaman kita. Ada orang susah pun tak nak berhutang. Ada orang sikit-sikit nak berhutang, sikit-sikit nak berhutang, sikit-sikit nak berhutang. Jenis dia memang jenis macam tu. Kalau orang tu kata jenis tanah badan dia macam tu. Kan? Dan juga ghalabati daini wa qahri rijal. Wa qahri rijal ni mana pengaruh tidak wajar seseorang. Dia suka dapat direction. Kan? Maknanya pengaruh seorang tu. Dia kalau tak dapat direction dia akan jadi lost. Jadi apabila dia suka dapat direction, kadang-kadang orang bagi direction jahat pun dia akan buat. Sebab inborn dia suka dapat direction. Dia cakap, kau pergi pukul orang sana, dia boleh nak buat. Orang jenis-jenis macam ini lah. Jadi maknanya 8 benda ni maksudnya diajarkan kepada Abu Umamah dan kepada kita. Sebagai ada jenis orang yang memang macam tu. Jenis yang macam tu. Yang bila kita sebut mengenai anxiety, kita fokus balik pada tajuk kita, anxiety. Sebab pertama, ada orang yang inborn, memang lahir-lahir kena macam tu. Kita perlukan awareness, kesedaran. So orang tak sama. Kan? Jadi kadang-kadang ada suami kita jenis memang risau. Ada jenis tak kisah, ada orang tak kisah tau. Risau lah, tapi risau dia tak macam orang yang anxiety ni. Inborn dia. Dia kau siapa dah jadi COVID ni macam mana? Pening kepala apa semua kan. Dia jadi macam tu. Kan? Jadi maknanya sampai yang disebut dalam DSM-5 kan doktor kan, maknanya ada delusional belief. Dia ada delusional belief. Jadi macam mana dia bila kiamat tak apa. Ada delusional belief macam tu. Sampai kena panic attack lah, anxiety attack dan sebagainya. Dia rasa macam nak runtuh bumbung lah, nak tersepit dengan dinding lah macam-macam. Maknanya pernah juga sahabat kena. Macam mana dia rasa, susah sangat kan. Gitu. Ini maknanya, at least kita tahu. Jadi siapa, maknanya pendengar-pendengar yang saya sayang sekalian, kita kena koreksi diri kita kena kenal diri kita. Sebab dalam Quran Allah sendiri sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu adalah kamu perhatikan. Kita kena kenal diri kita. Jadi kalau kita tak kenal diri kita, kita tak tahu nak buat macam mana. Kalau kita tak tahu, jadi kita tak tahu macam nak respon. Kan? Orang lain, kita mungkin rasa terasing di kalangan orang yang tak tahu apalah. Tapi kita, takut. Macam tu. Itu jadi mana itu sebab pertama. Maknanya anxiety ada inborn. Dan benda ni pernah jadi. Sampai 1400 tahun silam, pernah diajar Nabi SAW mengenai perkara ini. Ya. So kira dia punya threshold dia Ustaz. Threshold dia tu kalau ikut graf tu cepat sangat dia kalau kita ni jauh lagi, tapi dia sekejap dia dah sikit dah terus dah. Threshold dia rendah, kita rendah kan. Sikit dah nampak benda trigger sikit dah takut dah. Kan? Macam tu. So jadi okey. Dia jadi semua dah jadi macam overthinking lah. Dia jadi macam terus dia macam hyper, semua benda dia rasa takut dengan benda tu. Ya. Lepas tu Ustaz ada sementara tu juga sambil-sambil ni ada yang bertanya kat Ustaz ni, kata bagaimana nak tanam dalam otak kita ni supaya hilang overthinking ni Ustaz. Okey. Daripada Azian ni. Awal dia tanya. Okey, bagus mana kita boleh jadi taklah kita shock sini doktor kan. Penonton kita tu ada respon. Okey. Betul dia orang respon. Okey. Biasanya orang overthinking, biasanya orang overthinking ni dia ada dua keadaan sama ada jenis orang yang dia past oriented ataupun dia future oriented. Maksudnya dia tidak berada di present oriented maksudnya sama ada past oriented akan fikir overthinking, fikir, kemudian dia boleh kaitkan pula, ni mesti macam tu, ni mesti macam tu kan. Ataupun orang yang present future oriented dia fikir apa yang di COVID ni kan, Allah ni mungkin nak kiamat lah apalah macam tu kan. Maksudnya jadi hidup kita ni kena ada memang ada 3 orientasi ke belakang, past oriented, present oriented dan future oriented. Jadi maknanya bagi orang macam ini dia kena selalu berada di present oriented. Maksudnya kena ada orientasi masa sekarang ni kan. Kalau overthinking tak tengok kan. Sebab tu kan saya bila kita perhati ibadah solat saya kadang-kadang perhati antara ibadah solat ni adalah
ibadah yang mengajak kita menjadi present. Okey, present ni maknanya sekarang. Kalau kita tengah fikir, cuba tepuk muka kita. Sedar. Tepuk badan kita kan, tepuk kat sini ni lah. Jadi kalau kita tengok sembahyang sebenarnya banyak sentuhan pada diri dan kepada sekeliling kita. Allahu Akbar. Maknanya pegang diri. Sekarang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Mana Allahu Akbar. Pegang badan kita, lutut. Sami Allahu liman. Maknanya di dalam formasi yang berbagai-bagai, ke atas, ke belakang, tunduk kepala, kita tetap sekarang present. Allahu Akbar, sujud, pegang bumi sekarang, kita sekarang ni. Allahu Akbar. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Pegang sapu. Sekarang. Sembahyang adalah satu benda sangat bagus untuk sekarang ni. Perhati sekarang ni. Selain kita baca, kita ingat Allah, tapi sekarang ni. Jadi mana bagi orang yang overthinking tu kadang-kadang adalah dia tak jejak sekarang ni. So, kita kena explore. Kadang-kadang doktor kan, kita yang bercakap agak mudah tau. Ada orang yang memang hidup dia adalah future oriented. Jenis dia macam tu. Jadi maksudnya, walaupun kita, mungkin Dr. Syafiq, saya jenis orang yang present, kita memang, apa nak fikir banyak-banyak, gitu, mungkin kita macam tu kan. Tapi sebenarnya kita raih juga kemanusiaan, ada orang jenis macam tu. Susah, overthinking, tinggi. Ataupun yang past oriented. Fikir, lepas. Jadi maknanya jadi present. Selain daripada sembahyang tu bagus untuk jadikan kita present. Kalau kita tengok ibadah, puasa present sekarang, lapar rasa sekarang, buka makan rasa sekarang, haji present, syahadah present, begitu juga dengan zakat present sekarang. Jadi rukun Islam tu rukun ditunaikan di muka bumi, kita jadi present. Sekarang ni kau kena buat. Come on. Jangan fikir banyak duduk. Sebab orang anxiety atau orang depression, sedih ni, dia akan melayan blues dia. Duduk. Berhati, mikir. Dia tak jadi present. So maksudnya, jadi sekarang, orientasi masa sekarang. Dan ibadah-ibadah dalam sembahyang 5 rukun Islam tu adalah satu ibadah yang jadikan kita sekarang. Kita buat sekarang ya. Supaya kita lebih realistik dan realiti dalam kehidupan sehari-harian. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ilmu baru. Saya pun tak sedar ya Ustaz kata bila kita solat kan kita Masya Allah. Betul juga. Betul. Baik Ustaz. Lagi satu Ustaz, adakah macam macam Tok Guru juga macam bonda selalu cakap, Profesor Muhayya dia cakap, kita ni benda yang macam kita overthinking apa semua adalah macam Ustaz katalah, dia nak hidup masa lepas ataupun masa sebelum dia. Dan adakah itu juga macam luka-luka batin orang kata, maksud macam dia dulu kena marah, kena bully, kena apa-apa sajalah, maknanya tak mak ayah pun pilih kasih, tak nak pilih abang saja ke. So adik ni jadi macam terpinggir, dia boleh trigger. Bila besar dia jadi macam tu, dia jadi macam anxiety semua. Orang kata luka-luka batin yang masa dulu ni lampaunya dia rasa macam geram sangat dengan perkara-perkara lampau dia tu. Okey, kadang-kadang memang betul maksudnya setengah-setengah orang, sebahagian orang, kelebihan dia adalah dia susah nak melepaskan ingatan lepas. Itu dia punya jenis dia. Ada orang memang mudah lantak lah, lepas-lepas lah. Ada orang dia tu, ada orang memang agak susah masa jenis orang. Okey, so jadi maknanya bagi orang macam gini kan, katakan dia ada trauma ke, dia ada luka-luka lepas yang dalam yang lepas kan. So macam mana untuk dia memulihkan balik kan? Pulihkan balik, saya percaya sangat dengan kita balik kepada pencipta kita. Kita betulkan fitrah kita balik. Maksudnya kita jelaskan balik hidup kita ni dari mana dan sedang ke mana. Jelaskan balik sebab kadang-kadang bila kita tengok ke belakang terlepas, kita terlupa tau, kita dalam perjalanan sedang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umat Muhammad adalah satu-satunya umat yang paling pendek masa berada di muka bumi. Paling pendek. Umat terdahulu, umur 1000 tahun, 1500 tahun. Itu umat terdahulu. Umat Muhammad, kata Nabi SAW, baina sitin wa sabi'in, antara 60 ke 70. Itu average dia. Okay? Ada kurang daripada tu, ada lebih daripada tu. Saya, siapa-siapa pendengar kita di depan, Dr. Syafiq yang umurnya telah sampai ke 40,
dia start akan perasan banyak orang keliling dia sudah tidak ada. Ada kawan-kawan dia, pakcik dia kenal, mungkin ayah, mungkin mak kita, mungkin orang mana umur 40 tu biasanya kita akan nampak ni tak ada lah, banyak tak ada dah. Kan? Maksudnya sebenarnya umur Mak Muhammad dia tak panjang daripada sudut dibanding umur umat terdahulu. Kalau umat terdahulu datang ke zaman kita, doktor, dia tanya umur kita, dia kata apa? Awak kan? Awak ni umur awak berapa kan? Kita gigi-gigi lutut jawab umur saya ni 65 tahun. Apa kata orang terdahulu? Muda belia budak ni belajar betul-betul tau. 65 tahun muda belia sebab yang tua 1500 tahun. Tapi kita 65 tahun ya Allah tu 65 tahun tu. Jadi maksudnya umur kita tak panjang dibanding terdahulu. Baina sitin wa sabin, average 60 ke 70 tahun kata hadis Nabi SAW. Jadi ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Jangan bazirkan walau sesaat umur kita untuk benda kesedihan. Jangan bazirkan. Kan? So maksudnya ada orang kadang-kadang luka-luka lama tu ubat. Cara ubat betulkan balik. Kita dari mana sedang pergi ke mana? Sedang nak pergi ke mana kita ni? Kita nak pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu kita nak pulang pada Allah, jom buat benda yang Allah redha. Kan? Memang kita ada terluka dalam mak ayah kita lah, adik-beradik kita lah, ipar duai kita. Itu benda yang okey, itu sebahagian daripada asam garam kehidupan kita. Tapi masing-masing sedang menuju ke arah benda yang sama, iaitu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya jelaskan benda itu dulu. Jadi seolah-olah katakan kita ada segelas air macam ini. Macam mana nak membersihkan air ni, mungkin dah campur dengan nila. Dah campur dengan nila, contoh nila kan. Kita nak putihkan balik air ni, dia kena bakar dengan matahari, jadi uap balik. Dan bila jadi uap, maka air tu jernih balik. Jadi mana balik pada fitrah balik. Kan? Dengan balik pada fitrah, dia membersihkan balik benda dalaman kita ni. Balik pada Allah Subhanahu Wa Taala balik. Sebab tu belief system ataupun sistem kepercayaan sangat penting dalam merubah hidup seorang itu. Kan? Jadi maknanya kita diwariskan dengan sistem kepercayaan daripada mak ayah kita, iaitu percaya pada Allah. Kata-kata kita orang Melayu kita di Malaysia. Tapi pewarisan itu hanya di sini. Dia belum di sini lagi. Di sini kita kena cari. Mak ayah tak boleh mewarisi di sini. Dia tak boleh wariskan kat sini. Dia boleh wariskan kat sini. Okey, kita lain-lain kat sini, kenal terus. Kenal Allah, apa kenal sini. Tapi di sini penting. Ini mak ayah tak boleh nak wariskan. Kan? Mana kita sendiri kena cari perjalanan itu. Kan? Perjalanan itu. Jadi maknanya balik pada Allah, insya-Allah dia akan merubat jiwa kita. Kan? Takkan dapat kita berubat kalau kita tak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Wallahualam. Masya Allah. So dia macam tadi pun pagi tadi saya belajar Ustaz. Sebiji apa Ustaz cakap, maksudnya kita permulakan dengan pembersihan jiwa. Mulakan pembersihan jiwa, taubat. Lepas tu dengan zikrullah. Lepas tu jaga solat. Lepas tu kita tengok apa kita punya kena sedar diri kita tu. So insya-Allah bila jadi daripada situ baru kita dapat balik, kenal balik diri kita macam mana, dan kita insya-Allah daripada situ bila kita kenal diri, kita akan kenal dengan Allah dan kita akan dekat dengan Allah macam tu. Ya. Dan di sini Ustaz ada penonton kita, subhanallah, sangat-sangat responsif malam ni. Alhamdulillah. Diorang ada tuliskan macam bagus, diorang tulis balik, jangan bazirkan masa kita walaupun sesaat fikir benda yang tidak membawa kita kepada Allah. Lepas tu ada ni soalan pula Ustaz, dia kata daripada Puan Hamidah, Assalamualaikum, adakah anxiety itu sesuatu yang melampau seperti overmarah, oversedih, overthinking, overstress? Macam Ustaz cakap tadi lah, memang benda tu dia menjadi over, semua benda dia over. Sebab orang yang biasa ni selalunya kata biasa je. Tapi bila yang orang anxiety ni, dia punya graph threshold tu, takat dia tu rendah. Sikit-sikit rasa semua macam wow dah jadi semuanya jadi besar pada dia ya. Lepas tu yang ni daripada Nora, kita dah kata jelaskan tujuan hidup tujuan dihidupkan, dari mana kita datang, di mana kita sekarang, ke mana akhirnya kita. Awaluddin ma'rifatullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ustaz, lagi tadi yang Ustaz kongsikan pasal doa tadi kan Ustaz.
Ada yang bertanya, dia kata doa tu Ustaz, kita nak kena baca berapa kali Ustaz sehari? Maknanya macam mana nak kena amalkan dengan doa tu? Okey. Doa ni sangat bagus untuk kita baca. Terutamanya orang yang ada awareness, kesedaran. Aku ada masalah ni lah. Masalah maknanya depression, al-hazan, anxiety. Ataupun suka berhutang. Ataupun maknanya baca doa ni kan. Okey. Bilangan dia tak disebut dalam hadis Nabi SAW. Maknanya dia punya dos tu setiap orang tak sama. Jadi maksudnya, jadi kita minta kepada Allah sembahyang, doa, okey, ya Allah bagi aku maknanya panduan berapa banyak nak baca. Okey, sebab tu kadang ada setengah-setengah tonton guru kata okey, awak baca 100 kali. Ada kata awak baca 10 kali. Ada kata baca awak 50 kali, kan? So kita minta doa kepada Allah berapa kita nak baca tuan. Nanti gerak hati tu akan dapat. Kalau mungkin saya kata kita baca 10 kali pagi, 10 kali petang. Ada orang mungkin 10 kali tak cukup. Kan saya dengan Dr. Syafiq, saya pernah berjumpa dengan satu orang perempuan, businesswoman, dia mempunyai hutang 40 juta. 40 juta bukan sikit tau. Maksudnya dah lah dia perempuan, ada hutang, kena tinggalkan dengan keadaan berseorangan tanpa suami dia 40 juta. Kan? Jadi dia membaca, ini dia 100 kali satu hari. Bagi dia diselesa dengan 100 kali. Ada orang kadang-kadang 50 kali. Jadi mana bilangan tu, kalau kita ada guru memang boleh minta lah direction daripada guru. Kalau tak ada kita minta doa surah hajat, minta. Bilangan tak pernah disebut dalam hadis Nabi SAW, maknanya atas orang berapa dos dia tu. Macam doktor lah kan. Kan dia nak dos tu makan 2 biji, mungkin makan sebiji, maka mengikut orang tu kan. Begitu juga dengan amalan dia. So bermula dengan kita doa, solat hajat, minta kepada Allah berapa banyak nak baca tu. Itu Allah akan bagi gerak hati bagi kita. Wallahualam. Faham. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. So maksudnya basicnya kita sentiasalah mendekatkan diri dengan Allah, sentiasa ingat Allah. Sentiasa mengingat Allah, so insya-Allah Allah akan pelihara kita. Terutamanya kalau nak paling simple pun amalkan surah 3 Qul tu kan. Itu 3 surah yang paling hebat, subhanallah. Kita tak dapat maksudnya kehebatan dia tu kalau baca tadabbur dan subhanallah, itu yang terhebat kan. Maksudnya yang kalau Syekh Ali Jabi ada kongsikan, kita baca kan yang setiap nak tidur tu baca 3 set tu, 3 kali sapu, satu baca sekali satu set sapu badan kan, insya-Allah untuk kita punya pendinding dan segala untuk kita punya ni lah. So Ustaz, saya seronok sebenarnya sambil dengar Ustaz ni, saya membaca komen ni. So komen-komen ni macam-macam dia orang menceritakan kisahnya. Ada salah seorang ni daripada sahabat kita, dia ada yang siaran ni juga ditayangkan di Facebook, di YouTube saya juga. So ni daripada YouTube. Ada daripada Yusuf Siti Azura. Saya pernah lalui satu fasa yang sukar selepas kehilangan anak saya berusia 2 bulan waktu tu. Saya jadi anxiety bila saya sering menyalahkan diri kerana tidak menjaga arwah bayi saya pada awal usia kandungannya. Allahu Akbar. Masya Allah. So ada juga ada ini pula daripada Irma. Sebenarnya Abah dah jadi macam budak-budak balik. Yang sangat perlu kekuatan adalah Along dan adik-adik yang jaga Abah. Memang menuntut kesabaran, jaga orang yang ada Parkinson dan anxiety ni. Masya Allah. Ni ada soalan lagi. Dia kata, adakah anxiety depression boleh diwarisi? Ibu saya pesakit anxiety depression under medication. Kita sekarang nak tengok macam mana Ustaz kalau ni. Adakah dia boleh diwarisi Ustaz? Kalau kita baca macam dalam DSM-5 sendiri ataupun pembahasan para ulama kita, macam saya sebut tadi, ada yang inborn. Inborn tak diwarisi pada mak ayah, tapi dia diuji macam tu. Kan? Ada memang environmental. Environmental maknanya dengan situasi keliling. Contoh macam sekarang ni COVID, memang ada orang jadi anxiety dan sebagainya. Ada memang kadang-kadang genetik, secara genetik dia. So maksudnya daripada gen ke gen tu, sebab tu dalam kita fiqh usrah menyatakan kan, tengok juga maksudnya walaupun keturunan tu tidak di satu benda yang besar, tapi keturunan tu adalah salah satu cara kita perlu tengok kan, kepada bakal isteri kita, suami kita dan sebagainya. Kadang memang
dia ada genetik tu tidak dinafikan benda tu ada. Dan juga ada kadang-kadang apa dipanggil maknanya deficiency hormon dan misalignment neuro neuro kita tu kan. Maknanya misalignment ada juga. Betul. Ada orang kadang tu tak defensi, salah satu umur dia boleh jadi benda macam tu. So banyak itu antara beberapa faktor lah, tapi genetik salah satu juga. Kalau ikut hadis Nabi SAW, Nabi juga menyebut mengenai keturunan antara benda yang diperhatikan dalam sesuatu perkara untuk membina rumah tangga dan sebagainya. Wallahualam. Allah, dengar tu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz menjawab soalannya. Ni kita tengok daripada Ikin. Betul Ustaz, kembali kepada pencipta balik, saya pesakit anxiety. Saya nekat rawat sendiri dengan cara jaga solat. Amal ayat kursi, sedekahkan Al-Fatihah kepada diri sendiri, sentiasa amalkan. Alhamdulillah, Allah permudahkan. Masya Allah, sentiasa ingat kita back to basic lah. Maknanya kalau balik kepada Allah, kita cari Allah balik, subhanallah. Dia yang membantu, dia yang mencipta kita. Saya suka, kalau Ustaz pernah dengar lagu Muhasabah Cinta Ustaz? Macam mana tu Doktor? Doktor boleh nyanyi sikit? Allahu Akbar, jangan suruh saya nyanyi. Dalam lagu Muhasabah Cinta tu, the first lirik tu, dia kata, wahai sang pencipta nyawaku. Saya minat dengan lirik tu, pencipta nyawaku. Maknanya berat rasa, pencipta nyawa tu. Maksudnya Allah, iaitu kita punya Rabbi, kan? Rabbi. Baik Ustaz, ni ada soalan dia kata ni. Assalamualaikum Ustaz, perlu atau tidak pesakit yang ada anxiety ni mendapatkan rawatan dari psikiatrik ataupun cukup dengan amal ibadah aja? Ini memang sekarang ni, ini yang menyebab pencetusan anak muda sekarang bertanya sekarang ni, nak solat ke, nak makan ubat ke, macam mana Ustaz? Kat situ kadang-kadang ada yang diorang bergaduh antara diorang sendiri. Allah. Okey, apabila kita sebut pasal sembahyang kan, sembahyang untuk ataupun zikir untuk ubat sebagai anxiety, ada dua benda akan terjadi. Kita sembahyang, kita solat, ada dua benda akan terjadi. Sama ada Allah memberi kesembuhan secara jalan langsung, maksudnya sembuh alhamdulillah, maksudnya langsung Allah kurniakan, dipanggil secara Allah Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi, dia memberi secara wahbiyah. Wahbiyah ni maknanya secara langsung, bukan wahabi, wahabi perbahasan lain, itu perbahasan lain, dipanggil istilah wahbiyah. Wahbiyah ni maknanya pemberian secara langsung. Allah Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. Ini maknanya ada yang dengan doa macam seolah-olah macam miracle, doktor, macam pling, baik, kan? Ada yang memang apabila kita sembahyang dan berdoa, Allah bukakan jalan penyembuhannya bagaimana. Maknanya, apa jalan dia. Jadi maknanya sebab tu ada orang kadang-kadang sembahyang, dia jumpa dengan doktor yang bagus yang boleh nasihat dia. Kadang-kadang kawan-kawan ataupun social support. Mana kawan-kawan dia tu yang datang kawan-kawan yang menasihati dia dan masuk ke hati dia. Sebab kadang-kadang Dr. Syafiq, ada orang yang pertikaikan macam apa sah kau nak sembahyang? Tak, sebenarnya ada dua kan akan berlaku. Baliklah pada Allah SWT, dua benda akan berlaku. Sama ada dengan jalan secara miracle, pling, baik, ataupun dengan Allah bukakan jalan. Dipermudahkan, sini, dan akhirnya jadi sembuh. Jadi maknanya, itu solat adalah kunci utama dia. Kemudian, usaha juga tadawau, kata Nabi SAW, berubatlah. Sebab berubat ni merupakan sunnah. Nabi yang kata berubatlah. Sebab kesembuhan dari Allah, kita mencari ubat, itu usaha. Usaha Allah nak bagi pahala. Jadi maknanya, tak boleh nak nafikan langsung, macam tak payah berubat, tak boleh. Sebab Nabi yang suruh, tadawau, kata Nabi, berubatlah. Maknanya, fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Maknanya, aku sakit, maka Allah yang bagi kesembuhan. Tapi jalannya itu Allah nak bagi pahala. Pahala apa? Untuk bekalan akhirat. Pergi jumpa doktor pertama tak baik, doktor kedua tak baik, doktor ketiga tak baik, doktor keempat baik. Maknanya jumpa doktor pertama, duit habis, masa habis, angkut suami, angkut isteri kan, angkut anak-anak yang maknanya semua tu boleh pahala. Anak-anak boleh pahala, isteri boleh pahala, suami boleh pahala kan. Tapi maknanya itu pahala untuk akhirat. Kesembuhan di dunia, kesembuhan Allah yang bagi. So jadi maknanya selain daripada kita doa minta kepada Allah, dan kita akan tengok Allah mudahkan buka jalan. Kemana. Wallahualam.
Allah. So apa-apa pun solat adalah kunci utama. Solat adalah kunci utama. Solat 5 waktu kan. Masya Allah, tak sedar. Ustaz dah dekat pukul 10 dah kita. Masya Allah. Penonton kita subhanallah. Saya rasa ini soalannya keep naik. Ha. Masya Allah, subhanallah. Baiklah, saya ambil kita ambil dalam 3 lagi soalan boleh Ustaz? Boleh. Boleh ya? Baik. Baik. Ini saya minat. Ini first time saya dengar soalan ni saya rasa bagus. Daripada Farina. Ustaz, boleh ulas sikit tak pasal anxiety dalam sukan, terutamanya sukan yang fokus yang tinggi macam kami atlet memanah. Dan bila saya diving pun saya memang anxiety attack juga. Secara naturally memang anxiety dari kecil. Ni adakah yang inborn ni? Okay. So jadi maknanya kalau dia tengok sini saya rasa inborn lah sebab dia kecil kan. So tapi bagus dia adalah kita cuba lawan tu dengan kita buat satu benda. Macam contoh, okey, saya ngajar diving doktor selain daripada mengajar, saya instructor diving Allah, wow. Oh ya betul, saya ada baca Ustaz. Masya-Allah. Saya nak jumpa orang yang memang nak diving, tapi dia nak diving tapi macam ada anxiety, macam nanti kena makan jos lah, kena apa semua, mana fikir banyak, akhirnya tak berani nak diving kan. Memang ada macam tu. Tapi bagus untuk kita lawan kan. Okey. Saya pernah satu ketika saya training cave dive, kita panggil cave dive ni maksudnya kita diving, bayangkan anytime ada masalah kita boleh naik atas. Tapi kalau cave dive, gua berjalan kat gua, jadi maknanya kita dah start masuk atau penetration, kita panggil kita masuk tu apa pun masalah tak boleh turun naik atas sebab atas kita ni maknanya gua. Jadi satu hari ini pengalaman saya sendiri. Ketika saya antara yang paling agak risau kalau saya train untuk cave dive. Walaupun saya instructor, ketika cave dive memang selaku manusia, maknanya risau juga lah. Anxiety juga tu. Oh, ini kalau apa-apa tak jumpa jalan keluar ke apa. Kan? Tapi saya nak ceritakan satu pengalaman saya. Satu hari, saya train dengan instructor saya. Instructor saya orang Belgium. Bukan Islam, Belgium. Jadi ketika nak masuk ke pintu gua tu, saya kata, Ya Allah, aku serahkan hidup aku pada Engkau, Ya Allah. Tawakal pada aku serahkan pada Engkau. Aku dah usaha semaksimal mungkin, tank dah ada bawa, semua kiraan dah betul pun semua, aku serah pada Engkau kan. Aku maknanya tak ada apa-apa pada Engkau. Dan apabila saya cakap macam itu kat diri saya boleh masuk ke gua tu doktor sampai dekat 1.5 kilometer. Gua tu bukan 3 kilometer macam tu lah, 1.5 kilometer penetration tau. Pergi sampai instructor saya tu Belgium, dia cuit saya. Patah balik. Cukup. Kan? Jadi pengalaman saya sendiri kan, ketika berhadapan dengan kerisauan macam itu, apabila kita full surrender. Ya Allah, aku serah pada Engkau, Ya Allah. Kita boleh tengok Allah titiskan benda-benda ubat bagi penyakit anxiety. Jadi kita kalau kat luar ni ada anxiety kan, maknanya serahkan secara total. Ya Allah, aku serah pada Engkau, Ya Allah. Kan? Aku usaha semaksimal mungkin, usaha jaga apa semua kan. Contoh macam orang ada anxiety sebab COVID kan, banyak kuman apa semua. Usaha semaksimal mungkin, pakai mask, kita sanitize. Bagi Allah, aku serah pada Engkau, takdirnya Allah. Kurniakan kepada aku takdir yang baik. Ucapan itu Allah akan bagi ubat kepada ketenangan kita. Sebab takdir, kita hidup dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena minta takdir yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah minta, khalas, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah aturkan takdir yang baik buat kita. Wallahu a'lam. Ya, betul. Takdir adalah peristiwa, maksudnya apa respon kita. Positif, negatif, itulah hasil kehidupan kita. Betul Ustaz? Baik, saya ambil satu soalan daripada Ustaz punya Facebook. Penonton Ustaz kat Facebook tu Masya Allah, non-stop Ustaz, memang naik, tak berhenti-berhenti. Baik, dekat Ustaz punya daripada Anwar, apakah berat dugaan kita dengan Nabi ataupun sahabat-sahabat Nabi hingga permasalahan kita jadi asbab? Soalan dia ni berat juga, saya pun tak tahu. Okey. Macam mana tu Ustaz? Dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa asyadul bala al-anbiya, sebesar-besar ujian adalah para nabi. Okey. Kemudian summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang mengiringi berdasarkan keimanan. So, besar iman seorang, besarlah ujian dia. Kalau sikit iman seorang, kecillah iman dia.
Perbezaannya apa? Perbezaannya kesamaan. Kesamaan ujian dia menyempitkan hati. Perbezaan bentuk. Bentuk berbeza. Kan? Sebab itu, jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Nanti kita tidak akan ada apa-apa kebahagiaan. Maksudnya, sebab kita, orang sana kan tengok okey je. Kita kena ujian lah, takut apa semua. Dia okey, ada yang dia tak okey. Dan kesamaannya menyempitkan hati. Perbezaannya bentuk je. Kan? Dia mungkin, maknanya tengok suami orang tu kan. Bukan main romantik, pegang tangan apa. Suami kita 5 tiang dia tinggal je kan. Mungkin dia pegang tangan, tapi dia ada masalah lain yang kita tak tahu. Kan? Kita mungkin suami kita 5 tiang, tapi orangnya memang bertanggungjawab, rumah, kereta, bil-bil, tak payah kita fikir. Dia memang tahu dah nak buat kan. Orang lain berpegang tangan, tapi ada masalah dia. So maksudnya, kesamaan menyempitkan hati. Perbezaannya bentuk. So jangan bandingkan kita dengan orang lain. Tapi maksudnya, diuji seorang itu berdasarkan keimanan dia. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Keimanan dia. Ni soalan terakhir kita Ustaz. InsyaAllah sebelum pukul kita mengakhiri ni, soalan terakhir dia simple sahaja. Dia kata, mana tadi subhanallah. Okey, daripada Farah Raja Syahrudin. Ustaz, adakah anxiety ini disebabkan oleh gangguan jin dan syaitan? Okey. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut antara faktornya adalah syaitan. Syaitan ya'izukum bil faqra. Dia membisik-bisikkan kamu takut kepada fakir. Maksudnya memang tugas syaitan tu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. So bayangkan dalam kita inborn kan, berlaku environmental, maknanya kejadian keliling berlaku pula COVID dan inborn. Setan pula duk bisik kat kita. 3 kali. 3 asbab. Memang beratlah ujian kan. Beratlah kan. Sebab tu memang syaitan ni maknanya dia membisik-bisik untuk kita rusing. Tapi kita tahu dia punya tujuan satu saja. Dia akan membisikkan kita yang akan menjauhkan kita dari Allah. So itu kita jaga kan. Jadi ada orang yang memang rusing dia ingat Allah, alhamdulillah. Syaitan bisikkan dia akan makin jauh dari Allah Subhanahu. Dia akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rusing sampai macam mana rumah tak ada bayar. Kan kita lupa pada yang bagi rezeki adalah Allah. Dia lupa kan. Itu syaitan. Jadi kalau kita walaupun kita ni tapi walaupun kita rusing tapi Allah bantulah ya Allah. Maknanya itu kemanusiaan lagi. Syaitan bisikkan dia melupakan seorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Ya. Kalau kita tadabbur surah An-Nas kan, Allah dah bagi tahu dah kat dalam tu kan. Sudurin nas, maksudnya dia ada waswis fi sudurin nas. Bisikan-bisikan itu dia hantar ke mana? Sudur, di dada kita dia hantar ke situ. Dan daripada mana? Golongan jin dan syaitan. Jin dan manusia. Dekat situ. Allahu akbar. So alhamdulillah, subhanallah, kita dapat berluangkan masa malam ni dengan Ustaz. Subhanallah Ustaz, terima kasih sangat-sangat ya Allah. Ustaz meluangkan masa dengan kami malam ni. Masya Allah. Tajuk ni ramai sangat yang terkesan sebenarnya dengan tajuk ni apa semua. Jadi saya ada hajat, boleh ke Ustaz kalau saya mohon kita Ustaz, kita sebelum akhir ini kita baca doa. Ustaz bacakan doa untuk kita ke macam mana untuk penutup? Jadi kita akhir dengan doa insya-Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan kepada kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah berikan kesembuhan-Mu kepada mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah bantulah segala urusan mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidup kami bimbinglah ya Allah, permasalahan kami berikan jalan keluar ya Allah, beban hidup kami ringankanlah ya Allah,
hati kami bimbinglah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarga kami bahagiakanlah ya Allah. Isteri kami solehahkanlah ya Allah. Suami kami solehkanlah ya Allah. Anak-anak kami soleh dan solehahkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarkan kami daripada wabak dan balak ya Allah. Hindarkan kami daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah. Hindarkan kami daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sebelum kita berakhir ni, izinkan saya Ustaz nak menjemput semua pada 10 hari bulan kita punya next live bersama PU Hafiz, ya, PU Hafiz pada 10 hari bulan dengan tajuk kita Indahnya Bersyukur, dan pada 26 hari bulan, 8 hari bulan, 8 hari bulan Februari pukul 9 malam kita akan ada, siapa kenal ni, beliau ada mengeluarkan satu buku. Ustaz kenal Ustazah Basikal? Ustazah Basikal? Oh, yang dia pergi Ustazah Basikal yang pergi Mekah naik basikal, hanya berbekalkan hanya 1,900, boleh sampai ke Mekah buat umrah apa semua. Okey. Jadi insya-Allah akan ada ustazah kita, saya akan live bersama Ustazah Basikal, kita panggil, nama sebenarnya nak Ustazah Adila lah, ya. Dan seterusnya pada 26 hari bulan 2 insya-Allah pukul 9 malam kita akan bersama topik yang sama Ustaz. Tapi how to overcome anxiety dan depression in science and Quran juga. Tapi kita bersama dengan profesor saya sendiri, iaitu Profesor Datuk Dr. Hatta Sharom. Ya, baru ni dia ada masuk dalam bonda Profesor Muhaya juga. Ni kita bersama saya pula, kita nanti berjumpa balik dengan Prof saya balik lah. So insyaAllah kita berbincang kisah anxiety dan juga how to overcome anxiety and depression, science and Quran juga. Masya Allah, nampak sangat topik ni memang hot, orang kata hot selling lah sekarang ni. Memang itu yang diorang nak. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih memberi masa pada malam ni. InsyaAllah kita bagi manfaat pada semua orang malam ni. InsyaAllah Syafiq harap semua mendapat penjelasan, ataupun yang mana yang terbuku ke serabut kepada itu dapat penjelasan malam ni. Dengan baca komen pun semua kata Allah banyak ilmu malam ni sangat best apa semua. Masya Allah, terima kasih Ustaz sekali lagi. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di masa yang waktu yang direzeki oleh Allah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.